Trump telah mendedahkan panik global yang ramai orang cuba sembunyikan dengan ucapan indah, mesyuarat diplomatik dan gambar rasmi. Sekarang, pada 1 Jun 2026, situasinya muncul tanpa berselindung. Kanada bergegas untuk membuka jalan dengan China. Eropah mempercepatkan pertahanan sendiri. Perancis cuba menjual perlindungan nuklear kepada benua itu. Negara-negara Teluk mencari rakan kerjasama keselamatan yang baru. Dan Iran menggunakan Oman untuk menguji kekuatan di Selat Hormuz. Golongan elit lama memanggilnya sebagai kemerdekaan. Tetapi apa yang muncul adalah kebergantungan, ketakutan, dan keputusasaan selepas Trump mula menuntut sekutu, pesaing, dan oportunis membayar harga sebenar perlindungan yang telah dibiayai oleh Amerika Syarikat selama beberapa dekad. Apa yang mereka sembunyikan? Kenapa mereka bergegas sekarang? Bagaimana Trump membalikan krisis ini ke atas mereka? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, menerima Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa dan bercakap mengenai kerjasama yang lebih stabil dan membina antara Kanada dan China. Dalam praktiknya, Ottawa melihat Trump mengetatkan hubungan perdagangan lama dan mula mencari jalan keluar melalui Pasifik, cuba menunjukkan autonomi berdepan dengan Washington. Namun gambar bersama China itu mendedahkan lebih daripada apa yang Carney inginkan. Apabila Trump mula menganggap perdagangan, sempadan, industri, tenaga dan tugas, pertahanan sebagai rundingan yang keras, Kanada segera beralih ke Beijing. Itu bukanlah kekuatan. Itu adalah reaksi sekutu yang sudah biasa dengan Amerika Syarikat yang boleh dijangka, membayar tinggi dan menuntut sedikit. Bidang ketenteraan menjadikan kebergantungan itu lebih ketara. Media anti-Trump cuba menggambarkan ini sebagai kekalahan Amerika. Tetapi tafsiran yang betul berbeza. Trump memaksa Kanada untuk menunjukkan bahawa autonominya bergantung kepada keputusan di Washington. Jika Kanada mahu membeli kurang dari Amerika Syarikat, menghasilkan lebih banyak di dalam negara dan berkongsi risiko dengan Sweden, akhirnya mereka membayar kos sendiri. Ucapan tentang kemerdekaan ini hanya menjadi lebih mendesak selepas Trump menunjukkan bahawa Rumah Putih tidak lagi akan menjadi tebusan kepada kontrak kekal dan sekutu yang merumut sambil bergantung kepada payung Amerika. Eropah juga membuat langkah yang serupa. Sweden memutuskan untuk membeli 4 frigat dari Perancis dalam perjanjian bernilai berbilion dolar untuk memperkukuhkan pertahanan di Laut Baltik. Perancis juga membeli sistem pemantauan udara dari Sweden. Pertukaran ini menunjukkan Paris dan Stockholm cuba membina rangkaian ketenteraan sendiri dengan kurang bergantung kepada industri Amerika. Bagi mereka yang memerhati dengan tenang, inilah hasil desakan Trump yang berkesan. Orang Eropah yang kaya akhirnya mengakui bahawa mereka perlu melabur dalam pertahanan sebenar. Perancis mengambil peluang ini untuk memperluaskan cita-cita nuklearnya. Norway telah memulakan perbincangan untuk menyertai inisiatif pencegahan Perancis bersama negara-negara Eropah lain yang mahukan rundingan, latihan dan perancangan bersama Paris. Emmanuel Macron Kuba menampilkan Perancis sebagai pusat perlindungan benua itu. Eropah telah menghabiskan bertahun-tahun dengan perbelanjaan yang rendah, menyerahkan keselamatan kepada Washington dan berucap menentang nasionalisme Amerika sambil bergantung kepada kekuatan tentera Amerika apabila ancaman menjadi serius. Disitulah Donald Trump membongkar sandiwara itu. Dia bukan yang mencipta kelemahan Eropah, dia hanya menyorotinya. Selama bertahun-tahun, kerajaan-kerajaan Eropah bercakap tentang kedaulatan, multilateralisme dan tatanan antarabangsa, tetapi membiarkan beban pertahanan berat dipikul oleh Amerika Syarikat. Sekarang mereka berlumba-lumba untuk membina payung perlindungan sendiri, membeli kapal sendiri, dan merundingkan perlindungan nuklear Perancis. Panik itu datang kerana Trump telah berhenti berpura-pura bahawa kos itu boleh terus disembunyikan. Perkara yang sama berlaku di Asia. Korea Selatan telah mengumumkan rancangan untuk melancarkan kapal selam berkuasa nuklear mereka sendiri menjelang pertengahan tahun 2030-an dengan kerjasama Amerika Syarikat dan menggunakan keupayaan industri mereka sendiri. Di sini juga muncul logik era Trump. Sekutu perlu memperkukuhkan struktur mereka sendiri, bukan hanya menunggu Washington menyelesaikan segala-galanya seorang diri. Di Timur Tengah, keadaannya menjadi lebih sensitif. Iran telah menggantung pertukaran mesej tidak langsung dengan Amerika Syarikat dan kembali mengancam Selat Hormuz. Chancellor Iran, Abbas Araghchi, juga berbincang dengan Oman mengenai masa depan pengurusan laluan maritim itu dan menyatakan solidariti kepada Muscat berdepan ancaman luar.
Tetapi manuver itu menunjukkan sesuatu yang lain. Rejim tahu bahwa Trump sedang memberi tekanan dari semua sudut dan coba mengubah sebarang peluang diplomatik menjadi tawar-menawar. Oman terlibat dalam krisis ini kerana kedudukannya yang strategik dan sering bertindak sebagai saluran perbincangan antara pihak yang bersaing. Negara-negara Teluk juga mula mengambil tindakan. Selepas pergeseran dengan Iran, kerajaan-kerajaan di rantau ini mula mencari lebih banyak pertahanan udara, teknologi menentang drone dan kerjasama di luar paksi tradisional Amerika. Terdapat perjanjian dan perbincangan dengan Ukraine, Korea Selatan, China, Turki dan sumber-sumber lain. Tafsiran mudahnya ialah Timur Tengah mahu mempelbagaikan pembekal. Pembacaan politiknya lebih berat. Semua orang faham bahawa kebergantungan automatik lama terhadap Amerika Syarikat telah berakhir. Inilah kesan yang cuba disembunyikan oleh pihak kiri. Trump tidak takut dengan rancangan para pemimpin ini. Beliau yang mendedahkan rancangan itu. Rancangannya adalah untuk terus menggunakan kekuatan Amerika Syarikat, mengkritik Rumah Putih dari dalam dan luar, serta membayar sedikit untuk pertahanan sendiri. Apabila Trump menutup pipe kenaifan, topeng pun terjatuh. Kanada mencari China. Eropah mencari Perancis. Teluk mencari laluan pertahanan baharu. Korea Selatan mempercepatkan pembangunan kapal selam. Setiap bahagian menunjukkan dunia yang mula kelam kabut apabila Washington menjelaskan bahawa hubungan antarabangsa juga melibatkan tuntutan. Ukapan Pete Hegseth di Singapura sesuai dengan senario ini. Beliau menyatakan bahawa peraturan tanpa kuasa untuk menegakkannya tidak lebih daripada tulisan di atas kertas dan mengkritik dasar luar globalis lama. Ayat itu mengganggu kerana ia menyentuh inti persoalan. Tidak guna bercakap tentang peraturan antarabangsa jika pada saat bahaya semua orang bergantung kepada keputusan akhir Presiden Amerika Syarikat. Fakta sejarah yang membantu memahami saat ini datang daripada Doktrin Nixon yang diumumkan pada tahun 1969. Pada tempoh itu, Amerika Syarikat memberitahu sekutu-sekutunya bahawa mereka akan terus memberi sokongan, tetapi setiap negara perlu mengambil lebih banyak tanggungjawab terhadap keselamatan mereka sendiri. Trump mengambil semula logik ini dengan cara yang lebih langsung, lebih komersial dan lebih tegas. Rancangan terdesak para pemimpin asing bukanlah lahir daripada keberanian. Ia lahir daripada penyesuaian yang terpaksa. Mereka faham bahawa Trump tidak memerintah untuk menjaga penampilan di persidangan antarabangsa. Dia memerintah untuk meletakkan semula kepentingan Amerika di tengah-tengah. Ini menakutkan mereka yang sudah biasa dengan presiden yang sering mengalah, membiayai, meminta maaf, dan memanggilnya sebagai kepimpinan. Saya Myusong Alvis Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves Global.